Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan PISMP Pendidikan Islam 6 Jun 2020 akan membentangkan EDUP 3053 Teknologi dalam Pendidikan dan Pembelajaran. Saya Nur Syafiqah binti Kuzairi adalah selaku pembentang pertama. Saya Nur Fadilah binti Mansur selaku pembentang kedua. Dan saya Azan Atira binti Ahmad Tulus selaku pembentang ketiga. Baiklah, seterusnya pakej kami telah membangunkan satu pakej bahan pengajaran dan pembelajaran multimedia yang interaktif secara kreatif dan inovatif. Pakej yang dibangunkan ni adalah berkenaan dengan pendidikan Islam sekolah rendah bagi tahun 4 untuk bidang Al-Quran, Akidah dan Sirah. Ini bermaksud di dalam pakej ini terdapat 3 bidang yang telah kami bangunkan bahan pengajaran dan pembelajaran, iaitu bagi Al-Quran, bidang Akidah dan bidang Sirah. Pakej ini telah dibangunkan berdasarkan dokumen standard sekolah rendah iaitu DSKP dan berpandukan kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Sehubungan itu, pakej bahan pengajaran dan pembelajaran digital yang dibangunkan ini juga dirancang menggunakan reka bentuk pengajaran model Azure. Sehubungan itu, jika lihat pada pakej ini, kami telah lampirkan dokumen standard sekolah rendah iaitu DSKP sebagai rujukan untuk kami bina model pakej ini. Kemudian, kami telah menggunakan medium aplikasi WhatsApp untuk berbincang bersama ahli kumpulan kami mengenai pembahagian tugasan masing-masing. Di situ juga, kami berbincang bersama untuk memilih bahan media yang bersesuaian dengan proses pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk kepada DSKP yang telah diberitahu oleh Fadilah sebentar tadi. Oleh itu, bukan itu juga, kami juga telah menyesuaikan isi kandungan yang berada dalam media dengan tahap kognitif para pelajar, iaitu para pelajar tahun 4. Kemudian kami membahagikan dengan meneliti DSKP tahun 4 yang kami telah diberikan. Terdapat 8 standard kandungan bagi bidang Al-Quran dan kami telah mengambil satu standard kandungan bagi setiap ahli kumpulan, di mana kami telah mengambil standard kandungan 1.3, 1.4 dan 1.5. Untuk membuat kerja ini, kami telah menggunakan site WordPress, di mana kami telah membuat satu email baru untuk ahli kumpulan, di mana dengan menggunakan email tersebut kami boleh mengedit site WordPress itu secara serentak. Kami telah menggunakan site aplikasi WordPress ni kerana ianya mudah untuk diakses serta tidak memerlukan orang luar untuk mengakses untuk membuat permintaan untuk mengakses site kami. Seterusnya kita masuk kepada pembahagian standard kandungan dan standard pembelajaran yang kami telah letakkan di dalam model Azure. Saya selaku pembentang pertama telah mengambil standard kandungan 1.3 iaitu menghafaz dan mengamalkan surah At-Takasur dengan betul dan bertajwid dalam solat dan kehidupan seharian secara beradab dan beristiqamah. Di dalam standard kandungan ini terdapat 5 standard pembelajaran, tetapi saya telah mengambil 3 daripada standard pembelajaran iaitu 1.3.1 menghafaz surah At-Takasur dengan betul, 1.3.2 menghafaz surah At-Takasur dengan betul dan bertajwid, 1.3.3 mengamalkan hafazan surah At-Takasur dalam solat dan kehidupan seharian secara beradab. Di mana
Dengan menggunakan standard kandungan dan standard pembelajaran ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyusun keratan ayat mengikut susunan yang betul serta menghafal keratan ayat surah At-Takasur sekurang-kurangnya ayat 1 hingga 4 dengan makhraj yang betul dan fasih. Selain itu, murid juga dapat menghafal potongan ayat surah At-Takasur sekurang-kurangnya ayat 1 hingga 6 secara bertajwid serta mengikut urutan yang betul. Kemudian kita akan lihat pemilihan media yang telah saya pilih di dalam pakej bahan pengajaran dan pembelajaran digital ini. Untuk set induksi iaitu set yang pertama, saya telah menggunakan audio di mana audio ini dapat adalah pembelajaran berpusatkan audio di mana penggunaan audio ini dapat merangsang murid untuk lebih fokus dan menumpukan sepenuh perhatian terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran di awal sesi PDP tersebut. Penggunaan audio ini juga dapat merangsang mereka untuk lebih fokus di awal kelas. Okey, kemudian kita beralih kepada pemilihan media kedua iaitu kad imbasan. Penggunaan kad imbasan ini mampu untuk membimbing murid-murid dalam hafazan di mana mereka akan mengeluarkan satu-satu kad imbasan ketika mereka menghafal. Jadi apabila mereka jadi penggunaan ini media ini dengan lebih baik untuk mereka menghafal dengan lebih baik. Okey, kemudian kita beralih kepada media yang ketiga iaitu slide PowerPoint. Dalam slide ini saya telah mengeluarkan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah At-Takasur. Saya memilih media ini kerana murid akan dapat mengeluarkan hukum-hukum tajwid yang berada dalam surah At-Takasur serta media ini juga dapat membantu murid untuk membaca dan menghafal surah At-Takasur secara bertajwid dengan lebih mudah dan berkesan. Saya telah menggunakan font yang jelas dan penggunaan warna yang berlainan bagi setiap hukum tajwid tersebut untuk mereka memudahkan proses pembezaan hukum tajwid di dalam ayat-ayat tersebut. Okey, seterusnya kita lihat kepada pemilihan media yang keempat iaitu puzzle board online. Oleh kerana macam sekarang kan waktu PDPR guru menggunakan puzzle board online ini adalah secara online. Jadi murid akan dapat mengakses dengan lebih mudah dan mereka dapat menggalakkan kerjasama antara mereka untuk meningkatkan kemahiran menyambung ayat. Kan mereka dah hafal, jadi ini adalah sebagai ujian untuk menguji hafazan mereka mengikut urutan yang betul. Dalam media ini juga mereka akan memperolehi markah mereka secara terus tanpa perlu guru menanda. Ini merupakan adalah salah satu antara kelebihan pakej pemilihan media saya. Seterusnya kita lihat kepada media yang terakhir iaitu live worksheet.
Saya telah memilih live worksheet ni adalah untuk meningkatkan daya ingatan murid dengan cara mengulang bacaan beberapa kali, dan saya akan memberikan lampiran kerja ini untuk meningkatkan lagi kefahaman dan melancarkan lagi hafalan surah At-Takasur murid-murid. Mereka dapat mengakses live worksheet ini dengan menggunakan internet, di mana mereka akan memasukkan nama sahaja. Kemudian mereka akan terus memperolehi markah masing-masing. Okey, seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang kedua. Seterusnya saya selaku pembentang kedua, saya telah memilih standard kandungan dan standard pembelajaran DSKP berdasarkan DSKP Pendidikan Islam tahun 4 dengan menggunakan model reka bentuk pengajaran model Azure. Jadi untuk standard kandungan, saya telah mengambil standard kandungan 1.4, menghafal dan mengamalkan surah Al-Qari'ah dengan betul dan bertajwid dalam solat dan kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Selain itu, saya juga telah memilih standard pembelajaran 1.1 dan 1.2, iaitu menghafal surah Al-Qari'ah dengan betul dan menghafal surah Al-Qari'ah dengan betul dan bertajwid. Oleh itu, objektif pengajaran yang telah saya gariskan ialah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat membaca surah Al-Qari'ah dengan lancar selepas mendengar bacaan guru. Murid dapat menyebut potongan ayat surah Al-Qari'ah secara tertib dan bertajwid selepas aktiviti talaki musyafahah bersama guru, dan juga murid mampu menghafal sekurang-kurangnya 5 ayat daripada surah Al-Qari'ah dengan lancar dan bertajwid selepas sesi pengajaran guru. Bagi pemilihan media yang telah saya gunakan untuk seinduksi, saya telah memilih media PowerPoint di mana guru akan menunjukkan beberapa gambar berkaitan hari kiamat, seperti gambar gunung berapi, gambar timbangan dosa dan pahala. Pemilihan gambar yang telah saya pilih adalah bertujuan untuk mengaitkan gambar dengan surah yang akan dihafal, iaitu surah Al-Qari'ah, kerana surah Al-Qari'ah merupakan salah satu surah yang menceritakan tentang hari kiamat. Okay, daripada pemilihan model ini, murid dapat menyumbang idea mereka kerana semasa kemahiran seinduksi, saya akan menggunakan teknik soal jawab. Okay, seterusnya, untuk langkah 1, saya telah memilih video. Okay, penggunaan video, murid akan diperdengarkan rakaman audio suara Al-Qari'ah dengan bantuan paparan dan menyimak bacaan surah. Okay, secara tak langsung, penggunaan video ni mampu memudahkan murid untuk melihat paparan surah Al-Qari'ah sambil mendengar bacaan surah Al-Qari'ah ni. Okay, selain itu, ia juga memudahkan guru untuk ulang tayang video dan surah ini. Perkara ini mampu merangsang penglihatan dan pendengaran murid untuk lebih mengingat surah Al-Qari'ah ketika aktiviti menghafal dijalankan. Okay, seterusnya, saya telah, untuk pemilihan langkah kedua, saya telah memilih puzzle game. Di mana puzzle game ni akan dilakukan secara kumpulan. Okay, setiap kumpulan, murid akan menyiapkan puzzle tersebut berdasarkan surah yang telah mereka hafal. Untuk langkah pertama tadi, saya telah memberi masa untuk mereka hafal, dan langkah kedua ni, puzzle game ni, mereka secara berkumpulan dikehendaki untuk menyiapkan satu puzzle surah Al-Qari'ah dengan betul, tanpa bantuan
tanpa bantuan Al-Quran ataupun buku teks. Okay. Daripada aktiviti ini, guru mampu untuk menerapkan nilai kerjasama antara murid dengan murid. Okay, dalam secara tak langsung aktiviti ini berjaya untuk menghasilkan satu nilai kerjasama antara murid dengan murid. Selain itu, saya telah memilih media Black Box. Black Box merupakan satu permainan di mana guru akan memperdengarkan satu muzik dan kotak tu akan bergerak antara murid ke murid. Okay, kemudian murid yang mendapat kemudian muzik akan berhenti dan kotak dan murid yang mendapat kotak tersebut perlu mengeluarkan satu kad. Okay, saya telah menggunakan kaedah interaktif, yakni menggunakan kaedah game secara atas talian, di mana murid perlu memilih antara salah satu kad yang ada di dalam game ni dan mereka akan sambung bacaan. Mereka akan memilih kad yang betul untuk sambung bacaan. Okay. Yang terakhir sekali, saya telah memilih lembaran kerja. Okay, lembaran kerja ni akan diedarkan selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran tamat. Okay, pemilihan lembaran kerja ni guru dapat menilai tahap penguasaan murid dalam pembelajaran. Di samping lembaran kerja ini merupakan satu pengukuhan untuk murid setelah mereka menghafal surah Al-Qari'ah. Okay, seterusnya saya serahkan kepada pembentang ketiga. Seterusnya, selaku pembentang ketiga, saya akan menyambung pembentangan. Saya telah memilih standard kandungan 1.5, iaitu merumus, meramal dan menghayati surah Al-Ikhlas secara beradab dan juga istiqamah. Saya telah mengambil 4 standard pembelajaran, iaitu yang pertama 1.5.1 menyatakan pengenalan surah Al-Ikhlas, 1.5.2 menjelaskan tuntutan ayat berdasarkan terjemahan surah Al-Ikhlas, kemudian 1.5.3 menganalisis kepentingan dan kelebihan mengamalkan surah Al-Ikhlas serta tuntutannya dalam membentuk kepribadian. Yang terakhir ialah 1.5.4 iaitu mengamalkan tuntutan surah Al-Ikhlas dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Oleh demikian, secara objektifnya murid akan dapat menyatakan maksud surah Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua, murid akan dapat menjelaskan tuntutan ayat surah Al-Ikhlas. Dan yang ketiga, murid akan dapat menganalisis kepentingan mengamalkan surah Al-Ikhlas dalam membentuk kepribadian. Kita mulakan dengan sesi induksi. Okay. Sesi induksi ini saya telah menggunakan audio untuk menarik perhatian murid. Oleh demikian, murid akan dapat membaca surah Al-Ikhlas dengan jelas dan bertajwid. Cara menggunakan media ini, guru akan memperdengarkan murid dengan menggunakan pembesar suara. Ini bertujuan agar semua murid dapat mendengar dengan jelas. Pelibatan murid bila berdasarkan audio ini ialah setelah mendengarkan ayat ini, guru akan menunjukkan salah seorang murid dan murid tersebut akan memulakan bacaan surah Al-Ikhlas dengan ayat yang pertama. Setelah itu, guru akan menunjukkan tangan ke arah murid yang lain untuk menyambung ayat yang seterusnya. Aktiviti akan berterusan sehinggalah sebahagian murid di dalam kelas telah membacakan surah Al-Ikhlas. Itu ialah penglibatan murid, bagaimana murid melibatkan diri dengan penggunaan audio ini. Seterusnya, langkah yang pertama ialah saya telah menggunakan video dan juga flashcard untuk media seterusnya. Kenapa media ini telah dipilih? Kerana murid dapat mengenal pasti dengan menggunakan media ini, murid dapat mengenal pasti surah dengan lebih mendalam kerana video yang ditayangkan berunsur grafik. Jadinya murid lebih mudah untuk faham dan juga seronok dengan video yang ditayangkan. Video yang ditayangkan juga mempunyai pergerakan-pergerakan grafik yang dapat merangsang minda murid untuk fokus.
Dan bagaimana media ini untuk digunakan, guru akan menayangkan video menggunakan projektor agar semua murid dapat melihat dan juga dan juga guru akan menggunakan pembesar suara supaya murid dapat dengar dengan lebih jelas. Bagaimana pelibatan murid dengan media aktiviti ini, itu murid akan dibahagikan kepada kumpulan yang terdiri daripada 4 orang murid setiap kumpulan. Setelah guru menunjukkan video, setiap kumpulan akan diberikan flashcard. Inilah kegunaan flashcard yang mengandungi ayat-ayat dan makna bagi setiap ayat dan surah, dan guru akan bertanyakan soalan seperti apakah makna bagi ayat surah Al-Ikhlas ini. Contohnya, apakah makna bagi ayat surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Jadinya dengan menggunakan flashcard yang diberikan, murid akan menunjukkan mana satu flashcard yang betul berdasarkan soalan yang guru berikan. Seterusnya, langkah yang kedua, saya telah menggunakan kaedah media PowerPoint. Media ini dipilih supaya guru dapat menerangkan kepada murid dengan lebih terperinci mengenai tuntutan surah ini. Hal ini kerana penerangan daripada guru dapat menguatkan lagi kefahaman murid dan dapat memudahkan guru menyampaikan bahan pembelajaran guru pada hari tersebut. Dan guru akan menggunakan media ini dengan menayangkan slide pembentangan kepada murid-murid menggunakan projektor. Jadi murid-murid dapat melihat pengajaran yang disampaikan oleh guru pada hari tersebut dengan baik. Pelibatan murid untuk media ini ialah murid akan melibatkan diri dengan mendengar penjelasan guru mengenai slide yang akan ditayangkan. Seterusnya, langkah yang ketiga, saya telah memilih media peta IT, iaitu media ini dipilih untuk memberi peluang kepada murid-murid berkongsi idea tentang pendapat mereka mengenai kepentingan mengamalkan surah ini untuk membentuk kepribadian mereka. Bukan itu sahaja, sebabkan aktiviti ini diadakan di dalam kumpulan, jadi murid dapat mengasah kemahiran berkomunikasi mereka di samping meningkatkan pemahaman mereka mengenai tajuk pembelajaran pada hari tersebut. Bagaimana guru akan menggunakan media ini? Guru akan memberikan bahan bercetak peta IT yang telah saya sediakan. Kemudian murid-murid akan mula berbincang sesama mereka untuk mengisi tempat kosong yang telah disediakan. Media terakhir yang saya gunakan iaitu ialah media quizzes, media aplikasi quizzes. Media ini dipilih untuk memudahkan murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru mengenai pembelajaran yang diajarkan oleh guru pada hari tersebut. Guru juga akan menilai jika murid-murid memberikan perhatian yang baik semasa pembelajaran dan melihat jika murid-murid bertambah pengetahuan mereka mengenai pembelajaran pada hari tersebut. Saya telah memilih media ini juga sebab mudah untuk diakses dan juga mudah digunakan dalam pembelajaran kerana ianya sangat mesra pelajar serta bersesuaian dengan tahap pembelajaran pelajar. Hal ini kerana murid sekolah rendah mereka suka kepada sesuatu yang tidak membosankan. Jadinya quizzes ini merupakan satu tempat soalan yang sangat menarik untuk murid-murid. Itu sahaja, sekian daripada saya untuk pembentangan yang terakhir ini. Okey murid-murid, ingatlah kita minggu lepas kita belajar surah apa? Surah apa? Surah Al-Takasur. Betul, surah Al-Takasur. Surah ni ada berapa ayat? 8. Betul, pandai semua. Surah ni surah Makiyah ke surah Al-Madaniyah? Al-Makiyah. Sebaik betul semua. Maksudnya semua ingat lagi apa yang kita belajar minggu lepas. Saya ada lagi satu soalan. Siapa ingat surah ni cerita pasal apa? Nampaknya macam semua lupa je. Cuba Maria jawab soalan saya. Keinginan manusia yang bermegah-megah di dunia dan menyedari kesalahannya apabila hendak berjanji. Betul, sebenarnya cerita pasal manusia yang bermegah-megah dengan kehidupannya di dunia, tapi mula menyedari kesalahannya apabila dah nak meninggal dunia. Jadi manusia
Ustazah akan terangkan dulu apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, kita mampu menyusun gerakan ayat mengikut susunan yang betul selepas sesi menghafal dijalankan. Yang kedua, anak-anak akan dapat menghafal ayat surah Al-Takasur sekurang-kurangnya 4 ayat dengan makhraj yang betul dan fasih selepas menghafal. Okey, boleh tak murid-murid semua hafal surah Al-Takasur ya kakak? Boleh. Siapa yakin dia boleh angkat tangan? Ya, nampaknya semua mampu untuk menghafal surah Al-Takasur. Sebelum kita nak hafal surah Al-Takasur ni, jom ulang balik bacaan kita. Boleh? Semua ikut saya? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Okey, semua boleh baca? Boleh. Boleh. Cuba baca lagi sekali sama-sama. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Okey, baik semua nama bersedia. Jadi, Ustazah sediakan satu permainan yang menyeronokkan. Korang excited tak? Okey, sekarang Ustazah akan berikan seorang satu sampul surat. Yang buka dulu, ini rahsia. Okey, cuba teka apa yang Ustazah bawa. Puzzle. Mana korang tahu ni puzzle? Okey. Jadi, Ustazah nak kamu semua bantu Ustazah untuk selesaikan puzzle surah Al-Takasur ni. Okey, Ustazah buat satu dulu. Okey, Ustazah buat satu dulu.
Ustazah akan dekat. Siapa boleh sambungkan? Cuba Asma sambungkan. Mana yang sambungan puzzle ni? Sekarang tolong Ustazah selesaikan kemudiannya. Dibaca kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita surah apa yang pertama? Al-Hakumul Takasur. Betul. Al-Hakumul Takasur. Termasukkan kat sini. Next sekali adalah Ya'ni. Alhamdulillah kita dapat selesaikan puzzle kita. Cuba semua baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumul Takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunna al-jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Okey, alhamdulillah semua dapat baca dengan baik. Jadi, sekarang Ustazah nak kamu semua keluarkan apa yang dalam sampul ni. Cuba keluarkan. Apa yang korang nampak? Puzzle. Puzzle dengan kad. Kad ini adalah kad imbasan surah At-Takasur. Okay, macam pelajaran kita yang lepas, kad imbasan ni digunakan supaya awak semua mudah untuk baca dan hafal. Okay. Jadi, Ustazah akan beri masa selama 5 minit. Kamu semua dikehendaki untuk menghafal ayat 1 hingga 4 surah At-Takasur dengan menggunakan kad imbasan ini. Okey, cuba boleh menghafal. Gunakan kad imbasan. Ayat 1, Al-Hakumul Takasur. Ayat 2, Asma boleh hafal? Boleh. Lihat, ada masalah tak? Okey, sambil korang hafal, ikut Ustazah baca sama-sama surah At-Takasur ayat 1 hingga 4. Kita ulang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baca-baca sama-sama Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumul Takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla
Okey, cuba Maria baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Alhamdulillah, lancar Maria baca. Tak perlu bermasa 5 minit Ustazah bagi tadi. Ustazah ulang 3 kali bacaan je, semua dah boleh menghafal. Asma boleh tak cuba? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Alhamdulillah, lancar juga ya Asma. Macam ni Ustazah tak perlu nak suruh korang hafal lagi lah. Lepas ni, orang balik rumah boleh hafal dari ayat 1 hingga 8. Ingat tahu hafal kat rumah. So, jadi Ustazah lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu sekurang-kurangnya ayat 1 hingga 4 dah lancar. Jadi nanti lepas ni kita akan hafal lagi sehingga ayat ke-6 ataupun ayat ke-8. Tapi sebelum tu, Ustazah nak suruh Mai keluarkan permainan puzzle tadi. Okey, semua dah keluarkan? Dah. Okey, Ustazah nak buat satu pertandingan. Siapa yang lengkapkan puzzle tu paling cepat, dia akan dapat, Ustazah akan bagi hadiah nanti. Okey, benar tak main macam tu? Nak. Ada hadiah ke? Nak. Nak kan? Okey. Ustazah akan bagi. Ustazah tengok siapa yang siap dulu, dia dapat hadiah kan? Okey. Tapi korang kena tengok kat situ ayat apa. Faham? Hayati puzzle tu. Okey. Ustazah kira daripada 3. Okey. Ini salah sama. Sambil buat puzzle, sambil baca surah Al-Takasur. Nampaknya dua-dua bersaing dapat tinggal satu kopi puzzle je lagi. Macam. Wah, lihat siap dulu. Tapi Asma pun dah siap. Alhamdulillah, semua tepuk tangan. Tak apa, semua sebenarnya dapat hadiah. Ustazah akan bagi hadiah dekat semua orang. Tapi hadiahnya tunggu minggu depan. Sebab Ustazah nak tanya dulu siapa yang hafal 8 ayat. Ustazah akan bagi hadiah dengan lagi besar. Seronok tak? Seronok! Okey, jadi kita selepas ni kita akan sambung lagi menghafal surah Al-Takasur ayat ke-5 hingga ke-8 pula. Tapi sebelum tu saya nak dengar semua baca ulang balik hafazan kita surah Al-Takasur ayat 1 hingga 4. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar murid-murid? Okay, Alhamdulillah. Semua sihat? Adakah hari ni yang sakit? Okay, Alhamdulillah semua sihat-sihat. Okay, hari ni cikgu pun sihat. Alhamdulillah. Alright. Sebelum kita mulakan pembelajaran, mari kita tadah tangan, baca doa sebelum belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk pengetahuan awak, hari ni kita nak hafal satu surah. Surah apa? Okey. Sebelum kita hafal surah, cikgu nak ingatkan dekat awak semua balik, apa kelebihan orang yang menghafal Al-Quran? Siapa ingat sebelum ni cikgu ada pernah cakap kelebihan orang menghafal Al-Quran? Okey, apa Amira? Ya, Alhamdulillah, betul Amira. Okey, kelebihan orang yang menghafal Al-Quran, yang pertama, kita dapat bagi syafaat dekat orang lain. Siapa ingat apa itu makna syafaat? Okay, ya betul Aiman. Syafaat itu ialah pertolongan. Okay, kalau nak tahu, syafaat itu ialah pertolongan. Masa dekat akhirat nanti kan, nak tentukan kita masuk syurga ke neraka ke, time tu dah tak ada siapa dah yang boleh tolong kita kecuali diri kita sendiri yang boleh tolong kita. Dengan apa? Macam mana diri kita boleh tolong diri kita? Dengan kita baca Al-Quran lah. Dengan kita menghafal Al-Quran. Okay, disebabkan kita ni rajin baca Al-Quran, kita banyak menghafal Al-Quran, kita dapat masuk syurga. Okay, selain kita boleh tolong diri kita, kita juga boleh tolong 10 orang ahli keluarga kita yang lain. Okay, awak cuba bayangkan, mak bapak kita ni, mak ayah kita ni nak masuk ke neraka. Takut tak? Tapi disebabkan hari ini kita menghafal Al-Quran, kita boleh tarik ibu bapa kita masuk dalam syurga sama-sama dengan kita. Seronok tak kalau kita dapat masuk syurga dengan ibu bapa kita, dengan kakak-kakak kita? Seronok. Dekat dalam syurga tu kita boleh minta apa saja, semuanya boleh ditunaikan. Tapi dengan syarat, dekat dunia ni kita kena banyak buat amal, kita kena banyak baca Al-Quran, solat 5 waktu. Okey? Seronok tak bila kita dengar orang yang menghafal Al-Quran ni boleh tolong ibu bapa, boleh tolong adik-beradik, boleh dapat pahala yang banyak. Jadi kita kenalah rajin baca Al-Quran, kita kenalah rajin hafal Al-Quran. Baik, surah yang kita nak hafal hari ni ada kaitan dengan gambar yang cikgu nak tunjuk. Jadi awak kena lihat betul-betul gambar apa yang cikgu tunjuk dekat awak-awak semua, dan kaitkan apa yang awak fikir dengan gambar yang cikgu akan tunjuk. Mari kita lihat gambar pertama yang cikgu nak tunjuk dekat awak. Gambar apa ni? Ya, gambar gunung berapi. Panasnya gunung berapi. Ya, panas tau gunung berapi. Kalau awak nak tahu, gunung berapi ni adalah satu titik sahaja api daripada api neraka. Baik, mari kita lihat gambar yang kedua. Gambar apa? Ya, gambar asap berkepuk-kepuk sampai langit pun kalau awak tengok boleh jadi warna hitam. Cuba awak bayangkan, lepas kelas ni awak keluar je daripada kelas, langit warna hitam. Takut tak? Memanglah awak dah selalu nampak langit warna hitam sebab malam. Tapi cuba awak bayangkan, siang-siang macam ni sepatutnya langit warna putih, tapi warna hitam. Macam itulah satu hari nanti akan berlaku perkara macam tu. Kalau kita tengok gambar seterusnya ni, bila tadi langit dah warna hitam, dah banyak asap, sampai bangunan-bangunan pun boleh terbakar tau. Jadi dosa pahala, dosa dengan pahala lagi berat ke? Dosa lagi berat ke? Ataupun pahala lagi berat? Baik, cikgu nak tunjukkan dekat awak satu video yang menarik.
yang ada kaitan dengan surah yang kita nak hafal nanti dengan gambar-gambar yang cikgu tunjuk. Okey, jom kita tengok video. Putusan Tuhan bersabda, benarkan satu ketika derapan kuda akan tiba, bebaskan kota di Roma, tentera Fatih pun datang, hadis Nabi kuatkan iman, layar kapal rentas daratan, lalu emas dibantu Tuhan, 70 kapal pun tiba, Byzantine gegak gempita, 200,000 tentera, mimpi buruk sudah pun tiba. Oh, rupa-rupanya surah yang kita nak hafal ni ada kaitan dengan hari kiamat. Jadi, gambar-gambar yang cikgu tunjuk tadi, gambar gunung berapi, gambar bumi berlanggaran dengan gambar dosa dengan pahala tu. Itulah yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Tapi satu perkara cikgu nak cakap dengan awak. Hari kiamat ni adalah rahsia Allah. Tiada siapa yang tahu. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu bila berlakunya hari kiamat. Jadi mari kita kenal surah apa yang kita nak hafal hari ni. Okey, baik. Okey, surah yang kita nak hafal ni ialah surah yang ke-101 dalam Al-Quran. Okey, siapa ingat dekat dalam Al-Quran ada berapa surah? Ya, Umairah? Umairah. Ya, betul. Terima kasih, Umairah. Umairah pandailah. Surah yang ada dekat dalam Al-Quran ada sebanyak 114 surah. Jadi, surah yang kita nak hafal hari ini merupakan surah yang ke-101. Jadi, kalau awak buka Al-Quran, awak ada nampak lah surah yang ke-101 tu surah apa? Selain itu, surah ini diturunkan di Mekah. Kenapa surah ini diturunkan di Mekah? Okey, cikgu nak bagi tahu awak satu perkara. Surah-surah yang ada dekat dalam Al-Quran ni diturunkan hanya di 2 tempat sahaja, iaitu di Mekah dan juga Madinah. Jadi dekat Malaysia ni tak ada pun ayat Al-Quran yang diturunkan sebab Nabi Muhammad tak ada dekat Malaysia. Okey, kenapa surah ini diturunkan di Mekah? Sebab masa surah ini diturunkan, Nabi Muhammad ada dekat Mekah. Kalau surah tu diturunkan di Madinah, dan masa tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah. Jadi surah ini diturunkan di Mekah sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Mekah. Kalau awak nak tahu, surah ini juga ada 11 ayat. Nampak 11 tu banyak ke sikit? Ya, nampak macam banyak. Tapi sebenarnya surah ni pendek-pendek je. Jadi, mudah untuk awak hafal. Baik, selain itu, surah ini juga merupakan antara salah satu nama hari kiamat. Kalau awak nak tahu, hari kiamat ni ada banyak nama. Antara salah satunya, Yaumul Hisab, Yaumul Sa'ah, Yaumul Waqi'ah. Jadi, nama surah ni pun merupakan salah satu nama hari kiamat. Siapa tahu surah ni surah apa? Ya, betul, surah Al-Qari'ah. Jadi Al-Qari'ah ni merupakan salah satu nama hari kiamat. Kenapa surah ini ada kaitan dengan hari kiamat? Sebab maksud dekat dalam surah ini, dia menggambarkan situasi pada hari kiamat yang sangat dahsyat dan menakutkan. Kalau awak baca makna terjemahan surah Al-Qari'ah ni, ada menceritakan suasana berlakunya semasa berlakunya hari kiamat. Siapa masih ingat beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman ke? Ya, betul, rukun iman ke-5. Okey, rukun iman pertama beriman kepada Allah,
beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Okey. Jadi dekat dalam rukun iman ni dah cakap dah kita wajib beriman kepada hari kiamat. Okey, macam itulah. Kita kena beriman, kita kena mengaku bahawa hari kiamat tu akan berlaku. Cuma kita tak tahu bila berlakunya hari kiamat. Jadi, mari kita lihat ayat-ayat yang ada dekat dalam surah ini. Assalamualaikum murid-murid. Murid semua sihat? Sihat, Ustazah. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita akan baca doa. Siapa nak baca doa? Saya nak. Bagus. Kalau macam tu, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Bagus semua. Okey. Macam tu, siapa ingat semalam Ustazah ajar apa? Ingat tak? Ingat tak semalam Ustazah ajar tentang pengenalan surah Al-Ikhlas. Betul. Okay, kalau macam tu Ustazah nak uji korang semua. Kalau Ustazah nak uji murid semua, ingat tak apa yang Ustazah ajar semalam? Kita uji dengan makna surah Al-Ikhlas. Okey. Kita mulakan dengan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Siapa nak jawab apa makna Qul huwallahu ahad? Okay, kita suruh Amni. Amni apa dia? Katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Bagus. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Okey. Ayat yang kedua. Allahus Samad. Siapa nak jawab? Okey. Aiman jawab. Okey. Allah yang menjadi tumpuan. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Bagus. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Okey. Ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Siapa? Okey, ayat jawab. Ia tidak beranak. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Bagus. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Okay, ayat yang terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa nak jawab? Okay, Haikal jawab. Dan tidak ada sesiapa pun. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Bagus. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Okay, bagus murid cikgu. Macam tu kita pergi kepada pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tuntutan surah Al-Ikhlas. Okey. Ustazah, saya nak tanya. Ya? Ya Aisyah, apa dia? Tuntutan tu apa? Apa tu makna tuntutan? Bagus. Tuntutan ni ialah satu kewajipan. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita wajib untuk mengikut tuntutan bagi surah Al-Ikhlas. Okey, terus. Jadinya kita pergi kepada tuntutan ayat yang pertama iaitu Qul huwallahu ahad. Okay, tadi apa maksud Qul huwallahu ahad? Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Bagus. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Okey. Kandungan ayat bagi surah Al-Ikhlas ni ialah Islam agama tauhid. Dia ayat ni dah tegaskan bahawa kita agama kita iaitu agama Islam ialah agama yang tauhid. Tuntutan yang pertama ialah kita mestilah meyakini bahawa Allah Ta'ala Maha Esa. Kenapa kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala ialah Tuhan yang Maha Esa? Okay, sebabnya Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita kat dunia ni. Jadi kita kena yakinlah. Sebab Allah yang ciptakan kita, kita kena yakin Allah Ta'ala ialah Maha Esa. Okay, yang kedua ialah sentiasa ikhlas dalam beribadat. Okay,
kenapa kita kena berikhlas dalam beribadat. Contoh kita beribadat tu macam kita bersolat, kita puasa, kita beribadat lah. Kenapa? Sebabnya kenapa kita kena ikhlas? Sebab mestilah sebab kita nak pahala. Lepas tu bila kita buat satu ibadat dengan ikhlas, kita akan lebih bersemangat. Bila kita buat satu benda tu dengan ikhlas, kita akan lebih semangat dan kita tak akan rasa terbeban dengan setiap ibadat yang diwajibkan kepada kita. Okay. Dan yang terakhir ialah kita mestilah membanyakkan menyebut kalimah La ilaha illallah. Okay. Siapa tahu apa maksud La ilaha illallah? Tak tahu? Siapa? Biar Ustazah beritahu. La ilaha illallah maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kita kenalah membanyakkan sebut kalimah ni sebab kita yakin bahawa tiada Tuhan selain Allah. Jadi sebab tu kita kena membanyakkan menyebut kalimah La ilaha illallah. Sebabnya macam tadi yang pertama, kita yakin bahawa Allah Ta'ala ialah Tuhan kita yang Maha Esa. Okay. Macam tu kita pergi kepada tuntutan ayat yang kedua. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada tuntutan ayat yang kedua. Ayat yang kedua ialah Allahus Samad. Apa tadi maksud ayat yang kedua? Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Bagus. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Okey. Kandungan ayat ni pun dah bagi tahu yang Allah Ta'ala ialah tempat untuk meminta pertolongan. Jadinya memang ayat ni dah ditegaskan bahawa kita sebagai seorang Muslim, kita kena jadikan Allah ni ialah tempat untuk meminta pertolongan. Okay. Kita pergi kepada tuntutan ayat. Okay. Tuntutan yang pertama ialah memohon pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Okay. Sedangkan maksud ayat tadi dah terangkan yang Allah ni ialah sebaik-baik tempat untuk kita meminta pertolongan. Okay. Kita pergi kepada tuntutan yang kedua, menghindari diri daripada perasaan putus asa. Okay. Boleh tahu tak kenapa kita jangan putus asa? Sebabnya, daripada surah Al-Ra'd ayat yang ke-11, Allah takkan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Jadi, kita sebagai seorang Muslim, kita mesti sentiasa berusaha, kita kena sentiasa berusaha tak putus asa dan terhadap setiap perkara yang kita buat. Setiap apa yang kita harapkan, kita tak boleh putus asa. Kita kena sentiasa berharap terhadap Allah Ta'ala. Okay, tuntutan yang ketiga, bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah Ta'ala. Okay, kenapa kita kena sentiasa bersangka baik? Sebabnya setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita pasti ada hikmahnya. Faham tak? Kesusahan yang awak semua akan hadapi waktu sekarang ni, waktu akan datang, waktu bila-bila nanti awak akan hadapi satu kesusahan, kita tak boleh nak putus asa sebab setiap kesusahan tu pasti akan mendatangkan kebaikan kepada kita suatu hari nanti. Jadi kita jangan berhenti berharap dan kita mestilah sentiasa bersangka baik dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kita pergi kepada tuntutan ayat yang ketiga. Boleh kita masuk tuntutan ayat yang ketiga? Boleh. Okey. Tuntutan yang ketiga iaitu ayat ni adalah lam yalid wa lam yulad. Okey, tadi apa maksud dia? Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Okey, bagus semua. Baiklah, kandungan bagi ayat yang ketiga ni ialah Allah Ta'ala tidak mempunyai anak dan juga pasangan. Okey, kita akan masuk kepada tuntutan ayat yang pertama ialah kita mestilah merenung ciptaan Allah dan mengagumi kuasaannya. Sebab apa? Bila kita perhatikan sekeliling kan, kita dapat lihat keindahan setiap perkara yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Okey, apa contoh keindahan yang kita tahu? Okay. Pokok-pokok, binatang. Bagus, contohnya ialah pokok-pokok, haiwan, langit, atas. Kita sebagai manusia sekalipun ialah salah satu daripada ciptaan Allah Ta'ala yang terbaik sekali. Okay. Yang kedua ialah kita mestilah yakin Allah Ta'ala Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Okay. Sebab apa kita kena yakin dengan kuasa Allah dan Allah tak perlukan pasangan dan keturunan?
Sebabnya terang-terang lagi makna bagi ayat lam yalid wa lam yulad, bahawa dia tidak beranak dan tidak pula Diperanakkan. Boleh cikgu. Okey, tuntutan yang ketiga ialah mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Sebab apa? Bila kita banyak mempelajari ilmu akidah ni, kita dapat memantapkan iman kita dan semakin yakin tentang kewujudan Allah yang Maha Esa. Bukan kerja daripada kita mantapkan iman kita ni, kita akan dapat hindar daripada perkara-perkara yang syirik. Okay, kita dapat bezakan macam mana ajaran yang baik, macam mana ajaran buruk dari segi kaedah, dari segi akidahnya. Okay, bukan juga daripada mempertahankan iman ni, kita dapat mempertahankan akidah kita daripada dirosakkan, daripada diselewengkan. Okay. Terus kita akan masuk kepada tuntutan ayat yang keempat. Ayat yang keempat iaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Apa tadi makna dia? Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Bagus. Maknanya ialah dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Bagus. Okey, kandungan ayat ini dah menyatakan bahawa Allah Ta'ala tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Betul tak semua? Bagus, betul sekali. Allah tak sama sekali tidak serupa dengan makhluk. Kita masuk kepada tuntutan yang pertama, iaitu meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Macam mana kita nak yakin dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni? Siapa tahu? Tak tahu, Ustazah. Tak tahu. Okey. Macam mana kita nak yakin? Kita kena dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dari situ kita dapat nampak setiap perkara yang berlaku, yang diciptakan dan yang ada di sekeliling kita ialah satu kesempurnaan daripada Allah Ta'ala. Jadi kita kena dekatkan diri kita dengan Allah baru kita nampak kesempurnaan itu dekat mana. Baiklah, kita akan masuk kepada tuntutan yang kedua, iaitu kita mestilah bersyukur atas setiap nikmat kurniaan Allah Ta'ala. Okay. Sebab apa kita kena bersyukur? Sebab tanpa kurniaan Allah Ta'ala ni tak mungkin kita mampu untuk hidup atas bumi ni. Sebab apa? Bangun pagi, kita masih dapat bernafas dengan baik. Kita boleh makan, kita boleh berjalan, kita boleh bercakap, kita boleh buat banyak perkara. Okay, ini adalah antara kurniaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita dan kita kena sentiasa bersyukur. Dan juga tuntutan yang terakhir ialah menginsafi kelemahan diri kita. Okay. Macam mana kita nak memperbaiki kelemahan diri kita? Tahu? Okay. Macam mana kita nak memperbaiki kelemahan diri kita? Dengan beriman kepada Allah Ta'ala sebaik-baiknya, dengan menjalankan ibadah dan kewajipan dengan ikhlas dan juga bersungguh. Jadinya dengan memperbaiki iman kita, kita akan dapat memperbaiki kelemahan diri kita. Okay, ini ialah kata-kata daripada Imam Ghazali. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling kuat cintanya pada Rabb. Okay, sebab apa dia jadi orang yang paling bahagia? Sebab bila kita cintakan Allah, pastinya cinta kita ni akan dibalas sepenuhnya oleh Allah Ta'ala. Sebabnya Allah Ta'ala ialah Ar-Rahman Ar-Rahim. iaitu Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Okay. Nampaknya kita dah sampai di hujung pembelajaran kita pada hari ini. Okay. Murid-murid semua ada sebarang soalan? Okay. Dapat tak apa yang Ustazah ajar pada hari ini? Dapat. Okay. Apa yang awak dapat, Aila? Aila? Sebagai seorang Muslim, kita kena ikut setiap tuntutan-tuntutan dalam surah Al-Ikhlas supaya iman kita lebih kukuh. Bagus, Aila. Okey, kalau macam tu kita tamatkan pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw
kita jumpa dekat kelas yang kita jumpa dekat kelas, okey? Assalamualaikum.